Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin hadirat, para penonton, para pendengar, para pelajar rahimakumullah jami'an wa iyani. Kita menyambung bacaan dalam surah Al-Maidah ayat ke-94 firman Allah Jalla fi'ala. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Ayat ini membuat berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu itu daripada memburu hewan, perburuan, memburu hewan
Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang larangan berkenaan memburu haiwan, ini haiwan perburuan di darat di dalam tanah haram. Tanah haram yakni tanah haram Makkah Al-Mukarramah. Kata Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la yabluwannakumullahu, Allah pasti akan menguji kamu, bi syai'in minas sayd, dengan perburuan, tanaluhu aydikum, Allah akan menguji kamu disebabkan perbuatan memburu kamu yang dilakukan oleh tangan kamu dan tombak-tombak kamu. Wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib, untuk Allah Ta'ala mengetahui siapakah yang takut kepadanya secara ghaib. Faman i'tada, barang siapa yang melampaui batas tersebut, ba'da dhalika, selepas itu, falahu azabun alim, maka baginya azab yang sangat memedihkan, sangat menyakitkan. Dan maksud kata Allah Ta'ala, la yabluwannakumullahu bi syai'in minas sayd, bi syai'in minas sayd, yakni walaupun sekecil-kecil buruan. Sekecil-kecil buruan dilarang dalam tanah haram. Apa sekecil-kecil buruan? Contoh, musim umrah, musim haji, kadang-kadang musim umrah ada belalang. Tak belalang penuh dekat Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Boleh tak kita nak pergi tangkap belalang ni? Boleh tak dengan sengaja kita nak pergi lenyek dia? Jawapannya haram. Kerana belalang ialah binatang buruan, dia boleh dimakan. Sekecil-kecil burung, sekecil-kecil yarbu', apa binatang pun, tak kiralah buruan kamu itu besar atau kecil, selama mana dia binatang buruan, binatang yang tak dibela orang, yang diburu di kawasan liar, di mana-mana dalam tanah haram, dalam sempadan tanah haram, maka Allah Ta'ala telah larang perkara tersebut. Ya. Sebab itu Allah Ta'ala kata, tanaluhu aydikum, yang kamu boleh dicekau oleh tangan kamu. Ini yang kecil-kecil ni kamu boleh ambil dengan tangan pun tak boleh. Bukan kata berburu ni mesti kena bawa senapang tembak, tak. Cekau dengan tangan pun tak boleh. Tanaluhu aydikum, perburuan yang kecil yang boleh dicekau oleh tangan kamu, wa rimahukum, dan yang kamu kena panah, yang kamu kena tombak, ya, yang besar-besar. Kesemua ini adalah dilarang. Ya. Dan ayat ini turun ketika Umrah Al-Hudaybiyah, yang mana para sahabah ketika itu mendapati begitu banyak binatang-binatang, burung-burung, ya, yang datang ke tanah haram ketika itu, yang mereka tak pernah lihat seperti itu, ya, ketika mana berlakunya umrah qada, Umrah Hudaybiyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang mereka membunuh haiwan-haiwan buruan ini ketika dalam umrah, ketika dalam ihram, dan dilarang juga dalam tanah haram. Jadi dalam tanah haram, ya, maksud ayat ini ialah tahrimun minhu ta'ala liqatli as-sayd fi hal al-ihram wa nahyun an ta'atih. Jadi yang dilarang ini ialah ketika ihram. Dia ada dua keadaan. Ketika ihram dilarang memburu di mana sahaja. Di tanah haram, di tanah halal. Ya, tak kira di mana. Orang yang tengah ihram, dia tak boleh memburu binatang walaupun binatang itu dekat rumah dia. Dia tak boleh tangkap burung dekat rumah dia pun tak boleh. Kalau dia dalam keadaan ihram. Katalah dia orang Malaysia tapi berihram, dalam keadaan ihram. Dia ihram awal-awal. Kan? Tapi ialah benda tu bukanlah kita kata tak mungkin ada orang yang buat, tapi sangat-sangat jarang lah. Kan, siapa yang sanggup nak ihram daripada rumah, daripada Malaysia?
Tapi nak kata contohnya lah, kalau ada orang ihram pada Malaysia pun tak boleh. Atau orang dia ihram pada Madinah, on the way nak pergi ke Mekah, dia pada ihram kat Zulhulaifah. Jadi on the way nak pergi ke Mekah tu jauh lagi, panjang lagi. Berhenti dekat RNR. RNR tanah halal. Kan? Tanah halal sepanjang lebuh raya itu tanah halal. Jumpa binatang-binatang, burung-burung, ya. Dia jenis nak tangkap, tak boleh, haram tangkap. Tak boleh, haram tangkap. Kan? Kalau dia ihram di Madinah, on the way nak pergi Mekah walaupun tanah halal, tak masuk Mekah lagi, keluar daripada tanah haram Madinah. Zulhulaifah tu dah keluar daripada tanah halal, tanah haram Madinah. Ya. Direct pergi. Ya. Nak pergi Mekah, tak boleh. Ataupun yang turun di Jeddah, depa dah ihram siap-siap di atas kapal terbang, turun ihram di Jeddah. Di Jeddah tu jumpa binatang apa kan nak tangkap, tak boleh. Tak boleh. Sebab ini larangan khas untuk orang dalam ihram. Dan datang larangan juga bagi memburu dalam tanah haram itu sendiri. Itu datang dalam hadis, tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah. Tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah, ini tak kira dia berihram ke, dia tak berihram ke, dia tidak boleh memburu. Kalau nampak tiba-tiba di kawasan Quba itu nampak apa benda burung ke apa ke dia nak tangkap, dia tak ihram lagi, ataupun dah lepas ihram pasal pergi ziarah Madinah, pun dilarang kita memburu binatang dalam tanah haram. Tapi tanah halal boleh. Kan? Jadi dalam Mekah itu walaupun dia dah tahallul, di Mekah, dia kata dah tahallul dah. Hari tu aku pasang ada seekor burung tu ambil geram, dia kata. Nak pergi tangkap Ustaz. Dia pergi cari balik nak tangkap, tak boleh. Tak boleh. Kan? Dia kata ambil geram, tengok belalang banyak dekat Masjidil Haram, bawa plastik satu, balik goreng kunyit, dia kata. Tak boleh. Tak boleh. Tanah haram tak boleh memburu binatang dalam tu. Itu maksud larangan ini. Kecuali binatang-binatang yang membahaya. Apa dia? Nabi dalam hadis Nabi SAW kata khamsu fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram. 5 binatang fasik. Binatang yang membahayakan manusia yang boleh dibunuh di tanah halal dan tanah haram. Apa dia? Al-ghurab, burung gagak. Wal hid'ah, burung hid'ah. Wal aqrab, dan kalajengking. Wal fa'rah, dan tikus. Wal kalbul aqur, dan anjing gila. Ni boleh bunuh. Ya. Dan ini di sisi jumhur ulama. Adapun dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, larangan membunuh binatang ini adalah khusus kepada binatang yang boleh dimakan. Binatang yang boleh dimakan. Adapun binatang yang tak boleh dimakan, maka memang boleh dibunuh. Maka dipahami daripada 5 binatang yang disebut dalam hadis ini ialah binatang yang haram dimakan. Haram dimakan dan ia berbahaya kepada manusia, maka digalakkan lagi untuk dibunuh. Karena hadis ini dipahami khamsu fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram, bukanlah istisna tetapi galakkan daripada Nabi SAW untuk membunuh binatang-binatang ini yang memang menjadi penyebab kepada pelbagai penyakit, kemusnahan, ya, kata benda dan lain-lain. Dan Allah Ta'ala kata, liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Untuk Allah Ta'ala mengetahui siapakah yang takut kepadanya secara ghaib. Di sini bukan bermakna Allah tidak tahu, tetapi ilmu yang dimaksudkan di sini ialah ilmun bil hal. Kerana ilmu Allah Ta'ala berkaitan dengan
ma lam yakun, apa yang belum berlaku. Allah sudah pun tahu. Allah sudah pun tahu satu perkara, satu kejadian sebelum ia berlaku. Tetapi apa yang Allah telah tahu sebelum ia berlaku, belum ada, Allah Ta'ala belum memberikan hukuman ataupun ganjaran. Allah tahu kata pagi ni kita akan buat kelas. Kan? Akan belajar. Dan kita harap-harap ada ganjaran atasnya. Allah dah tahu sebelum dia mencipta langit dan bumi. 50,000 tahun dia sudah tulis dalam Al-Lauhul Mahfuz. Jangan kata setakat tahu, bahkan tahu tu memang sejak azali, tidak ada bila lah. Memang sejak Allah Ta'ala ada, dia dah tahu lah. Pasal dia yang cipta semua ni. Kan? Tapi poinnya ialah 50,000 tahun sebelum Tuhan cipta langit bumi, Tuhan tulis dalam Al-Lauhul Mahfuz. Kan? Jadi Tuhan memang sedia tahu apa yang akan berlaku. Tapi apa yang dia tahu akan berlaku, belum lagi ditetapkan baginya ganjaran pahala atau dosa. Apabila ia sedang berlaku, perkara itu berlaku, sedang berlaku atau telah berlaku, di sini akan adanya ilmu Allah tentang apa yang berlaku. Wa ma huwa kain. Ilmu Allah Ta'ala ya'lamu ma lam yakun wa ma huwa kain, dan apa yang sedang berlaku. Apa yang sedang berlaku inilah yang dimaksudkan dalam ayat ini, wa ma kan, dan apa yang telah berlaku. Yang ini barulah ada jazak. ada balasan. Sama ada Allah Ta'ala bagi ganjaran ataupun hukuman. Bergantung kepada jenis amalan. Tetapi apa yang Allah telah tahu sebelum ia berlaku tidak akan berubah dengan apa yang Allah Ta'ala tahu benda yang sedang berlaku. Kerana semuanya berlaku menurut ilmu Allah Ta'ala. Menurut ilmu Allah Ta'ala tidak berubah. Ilmu Allah Ta'ala tentang apa yang belum berlaku ialah ilmu. Ialah ilmu. Bukan macam kita. Kita hanya tahu setelah ia berlaku. Adapun sebelum berlaku, kita tak ada ilmu. Kita hanya teka, zan, sangka, za'am, sangkaan, telahan, tekaan, agakkan. Kita tak ada ilmu melainkan makhluk tidak ada ilmu. Allah Ta'ala kata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Kan? Sebab apa Allah Ta'ala tahu, kita tidak tahu? Kerana ilmu sebelum jadi satu benda, kita tak ada. Itu namanya ilmu ghaib. Itu namanya ilmu ghaib. Jadi kita tidak ada ilmu ghaib mutlak. Namanya ilmu ghaib mutlak. Ghaib yang memang semata-mata ghaib sebab benda tu belum berlaku lagi. Tapi Allah Ta'ala sedia mengetahuinya kerana Allah Ta'ala yang mentakdirkan. Ya, Allah yang mentakdirkan. Allah Ta'ala mengetahui apa yang dia akan buat. Dan apa yang Allah Ta'ala tahu benda tu berlaku, pasti akan berlaku. Tidak mungkin tidak berlaku. Jadi di sini Ahli Sunnah wal Jamaah mengisbatkan bagi Allah Ta'ala ilmun mutajaddidun mutabiqun li'ilmin mutaqaddimun. Li'ilmin mutaqaddimin. Ahli Sunnah wal Jamaah mengisbatkan bagi Allah satu ilmu baharu yang bertepatan, bersesuaian 100% dengan ilmu Allah yang telah terdahulu tentang apa yang akan berlaku. Jadi maksud liya'lamallahu ay supaya Allah mengetahui dengan pengetahuan yang melazimkan ada di sana hukuman dan ganjaran. Siapa yang betul-betul takut may yakhafuhu bil ghaib, secara ghaib. Jadi kita kata beriman ni dengan ghaib. Takut kepada Allah ni secara ghaib. Ya, bukannya secara material. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Siapa yang melanggar hukuman Allah Ta'ala selepas daripada turun ayat ini, maka baginya azab yang sangat pedih. Alim. Alim ni pedih. Menyakitkan. Ya. Jadi maknanya larangan ini adalah haram. Dia adalah dosa. Dosa besar. Memburu binatang dalam keadaan ihram adalah dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Nasallallahu al-afiyah. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu dalam ayat ke-95 apakah
diat, apakah dam yang diwajibkan ke atas orang yang ihram apabila dia melakukan kesalahan tersebut. Ya, apabila dia melakukan kesalahan berburu di tanah haram, tak sama ada secara sengaja atau tidak sengaja, dan bahkan dilarang walaupun dengan cara menunjuk, dengan cara membantu pun tak boleh. Jangan kata dia sendiri memburu dengan dirinya sendiri, bahkan kalau dia suruh orang memburu bagi pihaknya pun tak boleh, haram. Ya, dilarang sama sekali. Jadi kalau kata binatang itu diburu bukan dengan arahannya, bukan dengan pertolongannya, bukan dengan isyarat dan istisyarah daripadanya, ya, orang yang ihram tadi, orang yang boleh memburu, dia buru binatang, dia mai suar kat kita makan. Boleh tak? Boleh. Boleh. Kan? Jadi yang tak boleh tu kalau dia memburu dengan sendirinya atau dia suruh atau dia bagi tahu, dia kata dekat sana tu ada binatang sekian-sekian. Menyebabkan korang tu pergi buru. Pun tak boleh, dilarang. Kan? Itu datang larangan dalam hadis Nabi SAW. Maka jikalau dia memburu binatang dengan sengaja atau tidak sengaja, tak sengaja tu macam terlupa. Dia terlupa kata dia dalam ihram masalah ni. Maka yang terlupa memanglah tidak berdosa. Ataupun dia jahil hukum dan orang sepertinya diberi uzur kerana kejahilan, dia kerana baru masuk Islam dan seumpama dengannya, dia tidak berdosa, tetapi tetap wajib ke atasnya membayar kafarah. Apa dia kafarahnya? Dalam ayat 95 Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu membunuh perburuan ketika kamu sedang ihram. Wa antum hurum. Wa man qatalahu minkum muta'ammida, barang siapa yang dengan sengaja membunuh buruan tersebut. Ya. Ayat kata muta'ammida. Ya. Jadi macam mana kita kata yang terlupa pun dia dikenakan dam? Tentulah orang yang terlupa, dia terlupa di ihram, tapi ketika dia memburu, dia memburu dengan sengaja. Kan, kecuali kalau kita kata dia mamai kan, mamun ke, dia pergi memburu dalam tidur, tu wallahu alam lah. Kan? Tapi dari segi hukum, orang yang memburu itu mesti dia memburu dengan niat, dengan sengaja, walaupun dia terlupa dia dalam ihram. Dan para ulama kata, walaupun dalam ayat ni sebut muta'ammidan, tapi datang dalam hadis, dalam sunnah, menunjukkan bahawa orang yang sengaja, yang terlupa dia dalam keadaan ihram pun, dia tetap dikenakan kafarah, cuma dia tidak berdosa. Fajaza'un mislu ma qatala minan na'am. Maka hukumannya, ganjarannya, gantinya ialah seumpama apa yang dia bunuh daripada binatang ternakan. Yang ni dia kena ganti sembelihan. Dia kena sembelih binatang ternakan. An-na'am. Iaitulah unta, lembu, kambing. Dengan segala jenisnya lah. Unta dengan segala jenisnya, lembu dengan segala jenisnya, kambing dengan segala jenisnya. Dia kena sembelih binatang ini, ganti binatang yang dia bunuh mengikut ciri-ciri dan saiz. Kalau dia bunuh binatang buruan tu besar, seumpama unta, maka kena sembelih unta. Kalau dia binatang itu sedang-sedang, nak saiznya lebih kurang lembu, maka kena lembu lah. Kalau kata kecil, sedang-sedang macam kambing, maka kena sembelih kambing. Itu maksudnya. Yahkumu bihi zawa adlin minkum. Yang nak menentukan ukuran ini ialah zawa adlin minkum. Dua orang yang adil daripada kalangan kamu. Ini ulama. Ya, mestilah dihukum oleh orang yang berkelayakan. Ya. Orang yang ada kemahiran dalam meneliti binatang-binatang ini. Orang yang ada ilmu tentang binatang supaya dia boleh buat anggaran yang hampir tepat
binatang ni apa ukurannya. Ya. So ini kena balik kepada pihak autoriti. Hadiyan balighal Ka'bah, sebagai satu hadiah disampaikan untuk Kaabah, yakni disedekahkan kepada fuqara wa masakin di Makkah. Mestilah binatang itu disembelih dan diagihkan dagingnya kepada orang fakir miskin Makkah. Dan dam ini dam takhir dan ta'dil, yakni dia boleh pilih, dia tidak mesti yang itu. Kalau dia tidak mau buat yang itu, pilihan yang kedua ialah au kaffaratun ta'amu masakinah, ataupun kafarah memberi makan orang-orang miskin. Memberi makan orang miskin, yakni ukuran binatang yang dia kena sembelih tu berapa harga. Masalahnya unta atau lembu, dia bagi makan, dia beli makanan, diukur dengan cupak, berapa cupak gandum, ya, diberi makan kepada fakir miskin dengan bilangan itu. Okey. Kalau dia tidak mau buat itu juga, au adlu dzalika siyama, ataupun dia puasa. Kalau kata dia kena bagi makan 30 cupak, dia kena puasa 30 hari. Kalau 10 cupak 10 hari, kalau 60 cupak 60 hari. Liyadhuqa wabala amrih, supaya dia merasai betapa buruknya perbuatannya itu. Perbuatannya sengaja pergi memburu. Afallahu amma salaf, Allah mengampunkan apa yang telah berlaku sebelum ini, sebelum turunnya perintah ini, larangan ini. Barang siapa yang kembali melakukannya, fayantaqimullahu minhu, Allah akan membalas azab padanya. Wallahu azizun dzuntiqam, Allah itu maha gagah perkasa, lagi maha boleh membalas segala perbuatan perbuatan dosa hamba-hambanya. Nah, jadi ini adalah hukuman bagi orang yang memburu binatang. Kemudian pada ayat 96 Allah Ta'ala kata, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma wattaqullaha alladhi ilaihi tuhsyarun. Allah Ta'ala bagi tahu bahawa larangan ini khusus bagi binatang perburuan di darat. Adapun di laut, ikan apa semua halal. Halal. Ikan semua halal. Yang dilarang itu ialah yang di darat. Yang di darat. Selama mana kamu dalam ihram. Jadi apabila فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. Ayat awal dalam surah Al-Ma'idah, فَإِذَا حَلَلْتُمْ, bila kamu telah tahallul, bolehlah memburu balik. Tapi memburu itu mestilah di tanah halal, bukan di tanah haram. Tanah haram memang sepanjang bila-bila pun dilarang memburu dalamnya. Kalau memburu juga dalam tanah haram, walaupun tidak sama dengan ihram, ini kena dam dan sebagainya, tapi tetap berdosa. Berdosa, ya. Memburu dalam tanah haram walaupun dalam keadaan halal adalah berdosa. Jadi inilah makna ayat secara ringkas kita ambil dan kita dapat hukum hakamnya. Dan hukum hakam ini kita akan bincangkan lebih lanjut lagi dalam kitab fiqh bi'idznillah ta'ala. Di sana ada perbahasannya dan kita tidak ambil lah khilaf-khilaf ulama yang dibawakan dalam tafsir ini. Memanglah ada perbincangan, adakah dam ni dam takhir atau dam tertib, adakah dia dam secara pilihan atau dam yang mesti diikut secara tertib. Tapi yang dipilih ialah ianya adalah dam at-takhir. Dalam mazhab Syafi'i, dam at-takhir, ya. Takhir dan ta'dil. Takhir dan ta'dil ni maknanya dia boleh pilih tapi still mengikut nilai
hukuman yang sebelumnya. Macam kita tadi, dia sepatutnya kena sembelih binatang ternakan. Kalau dia tak nak, dia nak bagi kafarah makanan, mestilah dianggarkan nilai. Binatang itu dibeli makanan. Tengok berapa cupak. Kalau tak nak buat itu, dianggarkan tadi dengan bilangan hari untuk puasa. Walaupun dia pilihan, tapi dia mesti ta'dil. Ya. Nah. Baik. Jadi inilah sekadar itu yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Kita tidak bincang yang panjang. Dan pada kelas yang akan datang kita akan masuk, rasa sudah habis dah ayat ya ayyuhallazina amanu dalam surah Al-Maidah. Walaupun masih banyak ayat-ayat yang menarik dalam surah Al-Maidah ini, tapi kita akan pindah kepada surah yang seterusnya yang terkandung padanya ayat ya ayyuhallazina amanu. Seingat anda mungkin dalam surah Al-Anfal. Ya. Nah. Naktafi bihadzal qadar. Kita bercukupkan sekadar itu pada pagi ini. Aku qali hadza. Baik, ada soalan. Naam. Tanah haram manakah yang diharamkan orang kafir masuk? Adakah Mekah atau Madinah? Larangan jelas dalam Al-Quran melarang orang kafir mendekati Masjidil Haram. Fala yaqrabanna al-Masjidil Haram ba'da 'amihim hadha. Ya. Dan ulama beza pandangan. Tetapi yang pentingnya orang kafir tidak boleh mendiami tanah haram. Tidak boleh mendiami Hijaz. Jazirah Al-Arab. Jazirah Al-Arab orang kafir tidak boleh duduk tinggal. Adapun masuk dengan urusan, hakikatnya itu tidak termasuk dalam larangan yang kekal. Kerana yang dimaksudkan ialah mereka masuk tanpa urusan dan menetap tinggal di situ. Jadi mengambil langkah hati-hati, kita tak benarkan orang kafir masuk ke kawasan-kawasan ini kerana takut mereka duduk dan tinggal dan menyebabkan larangan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhrijul yahuda min jaziratil arab. Keluarkan Yahudi daripada jazirah Arab. La yabqa dinani fi jaziratil arab. Tidak boleh ada dua agama dalam jazirah Arabiah. Dalam semenanjung tanah Arab tidak boleh ada dua agama yang menetap bersama-sama. Mesti hanyalah Islam. Jadi dalam Mekah, Madinah, Taif, ya, ini semua adalah tempat yang tidak boleh ada orang kafir tinggal di situ. Ya, tinggal tak boleh. Adapun dia masuk kerana ada urusan, ini hakikatnya adalah tidaklah ada larangan. Kerana kita tahu orang pada Amul Wufud, orang kafir datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Demikian juga zaman Umar bin Al-Khattab pun khalifah masih lagi menetap di situ dan perwakilan orang musyrikin datang jumpa khalifah di bumi Madinah. Ya. Adapun Mekah, kalau kita faham kata Masjidil Haram itu ialah seluruh tanah Mekah, maka tidak boleh orang musyrikin masuk ke Mekah kerana Allah kata fala yaqrabanna al-Masjidal Haram ba'da 'amihim hadha. Janganlah mereka mendekati, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul Masjidil Haram ba'da 'amihim hadha. Janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram itu maksudnya seluruh tanah haram Mekah. Kalau tanah haram Mekah dia pun tak boleh masuk, apatah lagi nak buat ibadat. Ya. Dan ada khilaf di kalangan ulama apakah maksud Masjidil Haram itu, adakah tanah haram atau bangunan masjid sahaja. Tapi poinnya seeloknya kita tidak benarkan mereka masuk ke tanah haram Mekah dan juga tanah haram Madinah. So kerajaan Saudi sekarang dia buat larangan untuk kedua-duanya. Mekah pun tak boleh, Madinah pun tak boleh. Senang cerita. Walaupun Madinah tidak ada larangan khusus untuk mereka masuk, bahkan sabit orang musyrikin masuk untuk urusan-urusan, tapi mereka tak boleh tinggal. Menetap tak boleh. Lebih 3 hari
tak boleh. Okey. Tapi yang peraturan yang ada sekarang ini, baik Mekah baik Madinah, kerajaan Saudi tidak bagi. Bahkan kalau kita lalu lebuh raya ke Madinah itu, dia ada laluan jalan khas. Kalau kenderaan itu membawa orang kafir, dia kena buat lencongan untuk pergi ke tempat yang lain. Dia tak boleh lintas kawasan Madinah sekalipun. Jadi itu yang ada sekarang ni, baguslah, alhamdulillah. Wallahu taala alam bis-shawab. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.